Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Ustazah Munazzahah binti Zulkifli dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Okey, pada hari ini kami ingin membincangkan tajuk hadis dhaif terputus sanad secara tersembunyi khafi. Okey, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan dulu ahli kumpulan. Saya Nur Syafiqah Najwa binti Azhar, nombor matrik D19312179. Dan sahabat saya iaitu Aini Balqis binti Azmi yang bernombor matrik D183111447. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Balqis binti Azmi. Nombor matrik saya D183111447. Hari ini saya akan menerangkan tentang hadis mudallas. Hadis mudallas, definisi hadis mudallas. Hadis mudallas atau kata terbitannya al-tadlis dari sudut bahasa bermaksud sembunyi, al-hafaq. Manakala dari sudut istilah pula bermaksud menyembunyikan kecacatan di dalam al-isnad, sanad, dan menampakkan zahirnya itu baik. Untuk itu, hadis mudallas ialah perawi menyembunyikan aib atau kecacatan yang terdapat di dalam sanad agar ia kelihatan baik dan tidak bermasalah. Tadlis di dalam hadis terbagi kepada beberapa bahagian. Seterusnya, jenis tadlis. Tadlis yang pertama adalah al-isnad, sanad. Tadlis al-isnad adalah seorang perawi meriwayatkan suatu hadis yang dia tidak mendengarnya daripada seseorang yang pernah dia temui dengan cara yang disangka bahawa dia telah mendengar daripadanya dengan menggunakan lafaz yang disangka bahawa dia telah mendengar daripadanya. Pandangan penulis yang paling sahih dan harus ialah takrif Imam Abu Ahmad bin Ahmad Al-Bazar dan Abu Al-Hasan bin Al-Qatan. Takrif tersebut ialah seorang perawi meriwayatkan hadis-hadis yang tidak pernah didengari daripada perawi yang dia ada mendengar daripadanya tanpa menyebut dengan jelas bahawa dia mendengar daripadanya. Okey, tadlis al-isnad ialah seorang perawi yang telah meriwayatkan beberapa hadis daripada seorang perawi yang dia pernah mendengar daripadanya, tapi hadis yang ditadliskannya itu dia tidak mendengar secara langsung daripada perawi tersebut. Sebenarnya dia meriwayatkannya daripada perawi yang lain daripada yang pertama tadi. Bermaksud dia telah menggugurkan perawi tersebut lalu meriwayatkan dengan lafaz yang diandaikan dia mendengar sendiri seperti dia telah berkata atau daripada. Bagaimanapun dia tidak menyatakan dengan jelas bahawa dia mendengar hadis itu daripada perawi tersebut. Dengan sebab itu dia tidak berkata saya mendengar, telah menceritakan kepada saya supaya dia menjadi seorang pendusta besar dengan sebab perbuatan itu. Kadang-kadang perawi yang digugurkannya itu lebih daripada seseorang. Okey, seterusnya kesimpulan daripada tadlis ini, tadlis adalah satu perbuatan yang tidak beretika dan melanggar disiplin ilmu yang kemas yang telah pun berlaku dan dibuktikan melalui kitab-kitab karangan ulama. Al-Quran yang kebanyakannya dari negara Arab. Seharusnya perkara ini perlu dicegah dan diambil beratlah oleh pihak-pihak yang sepatutnya. Dan di Malaysia ilmu tadlis ini masih belum popular seiring dengan kesedaran masyarakat di Malaysia, dan perlu dilakukan secara lebih meluas agar sanad Al-Quran yang diambil oleh masyarakat akan terjamin keasliannya serta mengelakkan dari perlindungan ilmu. Okey, contohnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya daripada Ali bin Qushrum. Dia berkata telah meriwayatkan kepada kami Ibn Huyainah daripada Az-Zuhri
Maka dikatakan kepadanya, apakah engkau telah mendengarnya daripada Az-Zuhri? Dia, Ibnul Huyainah, menjawab tidak. Dia tidak pula daripada orang yang mendengarnya daripada Al-Zuhri. Aku telah memberitahu oleh Abu Razak daripada Ma'mar dan Ma'mar daripada Az-Zuhri. Dalam contoh hadis yang ke atas ni, Ibnu Huyainah telah menggugurkan dua orang perawi kerana dia dan Al-Zuhri, iaitu Abdul Razak dan Ma'mar, sebagaimana yang diceritakan sendiri oleh beliau. Okey, dalam contoh hadis ni, dua orang perawi telah digugurkan dan Al-Zuhri, iaitu Abdul Razak dan Ma'mar. Okey, cerita dekat sini, tadlis isnad ni adalah satu ayat yang satu perawi yang tiada dalam hadis tu. Jadi ialah satu kesalahan. Okey, seterusnya adalah faktor-faktor berlakunya tadlis isnad. Okey, yang pertama, supaya dikira derajat sanad yang tinggi. Okey, seandainya tiada sanad ataupun tertinggal sanadnya, maka tidak lengkaplah suatu hadis tersebut. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, terlewatinya bahagian hadis yang berasal dari syekh yang didengarnya kerana banyaknya. Okey, bila tak ada hadis tu ataupun ada kecacatan kepada hadis itu, maka hadis itu jadi tidak lengkap dan ia jadi suatu yang tidak, apa orang kata, tak tahu asal daripada mana hadis tersebut, daripada siapakah perawinya dan sebagainya. Okey, yang ketiga, 4 dan 5 adalah 3 motivasi pertama yang terdapat pada tadlis syuruk. Okey, maknanya ayat 4 dan 5 adalah ayat yang penting dalam tadlis syuruk tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Najwa binti Azhar, nombor matrik D193121799. Okey, baiklah, sekarang giliran saya pula untuk membentangkan tentang tadlis syuyukh. Okey, definisi bagi tadlis syuyukh ialah jika seorang rawi meriwayatkan sesuatu hadis yang didengar dari gurunya, kemudian ia memberi nama atau memberi kunyah atau menasabkan atau mensifatinya dengan nama lain yang tidak diketahui supaya gurunya itu tidak dikenali. Okey, maksudnya dalam riwayat hadis dia tidak meletakkan nama gurunya secara penuh. Okey, untuk kefahaman yang lebih jelas, boleh tengok contoh yang telah saya berikan dalam sini. Okey, contohnya ialah perkataan salah seorang imam qura, Abu Bakar bin Mujahid Ahmad, telah menuturkan kepada kami Abdullah bin Abi Abdullah. Okey, yang dimaksudkannya itu adalah Abu Bakar Daud As-Sijistani. Okey, dekat sini dia tak letak nama Abu Bakar Daud As-Sijistani, akan tetapi dia meletakkan dekat situ ialah Abu Bakar bin Mujahid Ahmad. Okey, kenapa dia tak letak nama penuh gurunya? Kerana dia tak nak gurunya tu dikenali. Gitu. Okey, seterusnya saya akan masuk pula kepada faktor-faktor berlakunya tadlis syuyukh. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada faktor-faktor berlakunya tadlis syuyukh. Okey, di sini ada 4 poin. Yang pertama, syekh ataupun seorang guru itu sang dhaif atau tidak thiqah. Maksudnya di sini syekh tersebut tidak menepati ciri-ciri untuk menjadi seorang perawi hadis. Okey, yang kedua, meninggalkan lebih akhir dibandingkan dengan syekh-syekh lain. Yang ketiga, umur guru ataupun syekh lebih muda dibandingkan dengan rawi yang meriwayatkan hadisnya. Okey, maksud lebih muda di sini ialah guru tersebut tidak berpengalaman dalam meriwayatkan sesebuah hadis. Okey, yang terakhir iaitu yang keempat, terlalu banyak periwayatan daripada beliau, oleh itu perawi yang melakukan tadlis ini tidak mahu menyebutkan nama gurunya ini dengan satu cara. Okey, kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya.
Okey, seterusnya kita masuk pula kepada hukum-hukum hadis tadlis. Okey, kita tengok kepada hukum tadlis isnad dan juga tadlis syuyukh. Okey, hukum kepada tadlis isnad ni ialah hukumnya makruh jiddan, iaitu sangat dibenci kebanyakan ulama. Okey, kebanyakan ulama ni mencelanya. Di antara mereka yang amat mencela ialah Syu'bah. Ia berkata tadlis itu saudaranya dusta. Okey, kenapa kebanyakan ulama sangat mencela tadlis isnad ni? Kerana dalam tadlis ini mereka telah menggugurkan salah seorang rawi hadis. Okey, kita masuk pula kepada hukum tadlis syuyukh. Okey, hukum tadlis syuyukh ini tahap dibencinya adalah lebih ringan dibandingkan dengan tadlis sanad, kerana si mudallis tidak menggugurkan satu orang pun rawi hadis. Ia dibenci kerana melantarkan apa yang diriwayatkannya dan mempersuli jalan untuk mengetahui bagi orang yang mendengar. Darjat bencinya adalah berbeza-beza sesuai dengan tujuan yang dikandungnya. Okey, maksudnya di sini tadlis syuyukh ni dibenci kerana dia tidak meletakkan nama perawi itu secara detail. Dia letak nama perawi itu nama pendek je supaya orang tu tidak dikenali. Oleh itu, sangat susah untuk kita tahu atau mengenali nama khusus bagi seseorang perawi itu. Okey, kita masuk pula kepada mursal khafi. Okey, mursal khafi, definisi bagi mursal khafi dari segi bahasa ialah mursal adalah isim maf'ul dari kata al-irsal yang bermaksud al-itla', iaitu melepaskan. Seakan seorang pelaku irsal iaitu mursil membiarkan sanad tidak bersambung. Sedangkan khafi iaitu tersembunyi adalah lawan dari kata jali iaitu nampak, kerana irsal ini tidak nampak sehingga hal ini tidak diketahui kecuali dengan penelitian sahaja. Okey, kalau kita tengok irsal dari segi bahasa ialah melepaskan atau membebaskan, manakala khafi dari segi bahasa pula ialah tidak jelas iaitu tersembunyi. Okey, mursal khafi dari segi istilah pula ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari seorang syekhnya yang semasa dengannya atau semasa bertemu dengannya, tetapi ia tidak pernah menerima satu hadis pun daripadanya, namun ia meriwayatkannya dengan lafaz yang menunjukkan adanya kemungkinan ia mendengar dari syekh itu. Okey, maksudnya di sini orang tu pernah meriwayatkan hadis dari orang yang dia pernah bertemu, tetapi dia tak pernah mendengar satu hadis pun dari orang itu waktu dia berjumpa orang itu. Okey, untuk slide seterusnya kita masuk kepada faktor hadis mursal khafi atau bagaimana untuk kita mengetahui hadis mursal khafi tersebut. Okey, di sini ada 3 perkara. Yang pertama, penetapan sebahagian imam-imam hadis bahawa si rawi tidak pernah menerima hadis atau tidak pernah mendengar hadis tersebut darinya sama sekali. Okey, dia nak bagi tahu dekat sini adalah catatan sebahagian ulama bahawa orang atau rawi tersebut tidak pernah bertemu atau menerima hadis dari gurunya ataupun orang tersebut. Poin yang kedua iaitu pemberitahuan dari si rawi sendiri bahawa ia tidak pernah menerima hadis tersebut atau bertemu dengannya. Okey, jadi yang kedua ni dia termasuk dalam pengakuan rawi tersebut. Dia mengaku bahawa dia sendiri memang tidak pernah bertemu ataupun menerima hadis tersebut daripada gurunya. Dan yang terakhir, poin yang terakhir iaitu terdapat hadis dari arah lainnya sebagai tambahan sanad yang terletak di antara si rawi dengan sumber rawi. Ini menjadi perselisihan di kalangan ulama hadis kerana termasuk jenisnya
hadis munqati' jika terputus sanad itu tampak jelas hukumnya sama dengan hadis munqati'. Okey, kita tengok kepada contoh yang telah saya letakkan di dalam slide ni. Haddatsana Muhammad bin Sabah anba'na Abdul Aziz bin Muhammad an Salih bin Muhammad bin Za'idah an Umar bin Abdul Aziz an Uqbah bin Amir Juhni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu harisul harasi. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan memberi rahmat kepada penjaga pasukan muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, kalau kita tengok contoh yang telah saya letakkan dalam slide ini, contoh hadis yang telah saya letakkan dalam slide ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Okey, dari sini kita boleh tengok, kita boleh lihat sanadnya di sini. Ibnu Majah menerima hadis ini daripada siapa? Okey, Ibnu Majah menerima hadis ini daripada Muhammad bin Sabah. Seterusnya Muhammad bin Sabah ni menerima hadis ni daripada Abdul Aziz bin Muhammad. Abdul Aziz bin Muhammad ni menerima hadisnya daripada Salih bin Muhammad bin Zaidah. Salih bin Muhammad bin Zaidah ni menerima hadisnya daripada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni menerima hadis ini daripada Uqbah bin Amir Al-Juhaini. Dan yang terakhir, Uqbah bin Amir Al-Juhaini ni menerima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi pada hadis ini kalau kita tengok secara sepintas lalu, hadis ini macam tak ada kesalahan. Tak ada rawi yang dibuang. Memang tak ada kesalahan kalau kita tengok, kerana kesemua yang ada dalam sanad ini pernah bertemu atau mereka pernah hidup sezaman. Okey, jadi kalau kita tengok secara sekilas pandang atau sepintas lalu, tak ada yang terputus. Sebab itulah kita panggil hadis mursal khafi ini adalah hadis secara tersembunyi. Jadi kita perlu tengok balik slide yang sebelum ni, iaitu cara mengetahui hadis mursal khafi. Okey, cara yang pertama ialah penetapan sebahagian imam-imam hadis bahawa si rawi tidak pernah menerima hadis atau tidak pernah mendengar hadis tersebut darinya sama sekali. Pertama, penetapan sebahagian imam hadis ni catatan para ulama. Jadi melalui catatan para ulama ini, menurut Al-Mizli dalam kitabnya Al-Azraf, catatan para ulama ini, Umar bin Abdul Aziz dan Uqbah ni memang pernah hidup sezaman, tetapi dalam catatan beliau mereka tidak pernah bertemu. Jadi kalau Umar bin Abdul Aziz ni Umar bin Abdul Aziz dan Uqbah bin Amir Al-Juhaini tak pernah bertemu, dari mana Umar bin Abdul Aziz ni mendapat hadis ni? Okey, dengan cara mengetahui hadis mursal khafi ini dengan cara yang ketiga, iaitu terdapat hadis dari arah lainnya, yakni terdapat riwayat lain. Ternyata setelah melihat adanya riwayat lain, Umar bin Abdul Aziz ini mendapatkan hadis ini dari ayahnya, iaitu Abdul Aziz. Jadi dekat sini Abdul Aziz ini ialah merupakan rawi yang telah dihilangkan daripada sanad tersebut. Kat sini kita boleh tengok, kita boleh lihat siapa yang dhaif dalam sanad ini. Okey, rawi yang dhaif dalam sanad ini ialah Salih bin Muhammad bin Zaidah. Kenapa dia paling dhaif? Kerana berkemungkinan dia terlupa bahawa Umar bin Abdul Aziz ni mendapatkan hadis ini daripada ayahnya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang hukum hadis mursal kafi. Hukum hadis mursal kafi adalah dhaif, iaitu lemah kerana tergolong jenis hadis muqatu. Jika terputusnya sanad, itu tampak jelas hukumnya sama dengan hadis muqatil. Okey, seterusnya yang kedua, kitab Al-Tufsil Mubahan Al-Marasil karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Okey, perbezaan mursal
kafi dan tadlis. Okey, yang pertama tadlis isnad. Rawi telah mendengar dari gurunya hadis-hadis yang lain selain hadis yang ditadliskan. Okey, mursal kafi pula, rawi belum pernah mendengar satu pun hadis dari guru tersebut, baik itu hadis yang dimursalkannya ataupun hadis yang lain. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada slide yang terakhir, iaitu penutup ataupun kesimpulan bagi hadis mudallas ini. Okey, dengan mengenal hadis mudallas ini, kita akan faham bahawasanya tidak mudah untuk kita tentukan status hadis. Kerana ada hadis yang dhaif dengan sebab yang zahir, ada juga hadis yang dhaif dengan sebab yang batin. Okey, seterusnya perawi hadis ini memiliki ataupun mempunyai karakter yang berbeza-beza. Ada yang thiqah, ada yang dhaif. Namun kadang ada pula perawi yang culas dan licik. Disebabkan itulah seorang ahli hadis tidak boleh bersikap polos dan lugu. Inilah pentingnya seorang ahli hadis yang cerdas, pintar dan luas wawasannya. Ternyata untuk menjadi seorang perawi yang thiqah ini banyak sangat tentangannya. Selain percaya akan keselamatan akidah dan perilakunya, dia juga harus mampu mengalahkan pelbagai interes peribadi. Kalau tak, dia akan sangat mudah untuk terjerumus pada tindakan tadlis hadis yang sangat tercela ini. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.